Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم الرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Yang dihormati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuan Imam Masjid Kampung Tanjung Kiri, seterusnya pengurusi kita Ustaz Abu Hanifah, dan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pada malam ini insyaallah saya akan baca 40 arba'una min nasahi min walidi as-salih, 40 himpunan 40 nasihat waliku yang saleh pada siri yang pertama. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sebelum itu sama-sama kita bersyukur, kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah sehingga dapat lagi kita sama-sama menghadiri kuliah lepas maghrib ataupun pengajian setelah maghrib kita. Semua ini tidak akan terjadi melainkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna taufik? Apakah makna hidayah? Hidayah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala mencampakkan kepada kita kehendak untuk melakukan taat. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan kehendak di dalam hati kita melakukan ketaatan, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hidayah. Kemudian apakah makna taufik? Taufik adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mencipta kekuatan kepada kita untuk melakukan taat. Itu dimaksudkan dengan taufik. Ta'rif bahasa Arab adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khalaqu qudratut ta'ah fil 'abdi, iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan melakukan taat kepada seseorang hamba. Itu dimaksudkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang hanya diberi hidayah. Apa makna diberi hidayah? Kehendak dalam hati dia ada nak melakukan kebaikan. Allah dah campak dah kehendak dalam hati dia nak melakukan kebaikan, tetapi belum mendapat taufik. Belum mendapat taufik daripada Allah. Kehendak ada nak melakukan kebaikan, kehendak ada perasaan nak berubah, nak menjadi seorang yang baik, tetapi belum diberi taufik oleh Allah. Allah tak berikan taufik, akhirnya Allah SWT kehendak ada tetapi tak mampu melakukan kebaikan. Tak boleh buat kerana apa? Tak mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Allah kasih, Allah bukan sahaja bagi hidayah. Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik. Allah bagi kepada dia Allahumma salli ala sayyidina kehendak melakukan kebaikan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kekuatan melakukan kebaikan. Ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang Allah kasih ni, Allah berikan dalam hati dia kehendak melakukan kebaikan. Allah berikan kehendak dalam hati dia, dalam nurani dia, suka kepada akhirat. Allah berikan ke dalam pada hati dia Allah SWT benci kepada dunia. Ini orang yang Allah kasihi. Ini orang yang Allah cintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana kata Imam Al-Haddad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man tayassarat maqalibahu al-akhirah wa ta'assarat alaihi ad-dunyawiyah fahuwa min warathatin nabi. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala permudahkan bagi diri dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kehendak diri dia, tuntutan diri dia untuk menuntut akhirat, untuk menuntut ilmu akhirat, fahuwa min warathatin nabiyyin. Ini adalah orang yang akan digolongkan kepada para nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berikan kepada dia kehendak melakukan kebaikan. Allah berikan kehendak dalam hati dia kepada akhirat.
Allah Subhanahu Wa Taala menyusahkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan dalam hati dia kehendak kepada dunia, ini adalah orang yang akan dihimpunkan kepada para nabi. Di sana ada orang sebaliknya, kehendak dalam hati dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada dunia, kehendak dalam hati dia Allahumma salli kepada kemewahan dunia, tetapi kepada akhirat tak ada pun dalam hati dia. Orang yang macam ni disebutkan Imam Al-Haddad adalah orang ni adalah minal mustadrijin, orang yang digolongkan dalam golongan istidraj. Orang yang digolongkan dalam golongan istidraj. Apakah istidraj? Bahasa guru saya adalah istidraj adalah Allah beri nikmat bukan kerana Allah kasih, Allah beri nikmat kerana Allah murka. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap kita yang pertama tu. Jadi akan digolongkan para nabi. Siapa dia? Orang yang diberikan kepada dia, kepada hati dia kehendak melakukan taat, suka kepada taat, tak suka kepada dunia. Ini orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang sangat bahagia di akhirat nanti. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlalu masa kepada seseorang anak Adam dia tidak zikir kepada Allah dan dia juga tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam ni kata Rasulullah, kana alaihim hasratan yaumil qiyamah, orang ini akan menimbulkan penyesalan di dalam hati dia pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup sibuk dengan dunia, hidup tidak sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita diciptakan untuk kita sibuk dengan Allah. Sehingga kan Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis al-Qudsi, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis al-Qudsi, wahai hamba-Ku, kamu diciptakan untuk melakukan ibadah kepada aku, fala tal'ab, maka janganlah kamu main, kata Allah. Allah menciptakan kepada kita bukan untuk kita main. Allah cipta kita bukan untuk kita sibuk dengan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita, Allah Muhammad, untuk kita melakukan ibadah kepada dia. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai hamba-Ku, aku cipta kamu untuk kamu melakukan ibadah, fala tal'ab. Kamu jangan main, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sambung lagi, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai hamba-Ku, aku telah menjamin kepada kamu rezeki kamu. Rezeki kamu aku telah jamin, kata Allah, fala tat'ab, maka kamu jangan bimbang, kamu jangan penat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Allah SWT, orang tak pakai apa yang disebut oleh Allah, orang tak prihatin apa yang disebut oleh Allah. Sehingga kan Allah SWT Muhammad, bila mana tidak prihatin, apa yang dia buat? Dia hidup di muka dunia, dia tak sibuk dengan Allah. Dia sibuk adalah dengan dunia. Allah SWT Muhammad, Allah kata, jangan sibuk dengan rezeki, aku telah menjamin rezeki kepada kamu. Orang yang tak perhatiin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang jadi? Dia sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah, orang yang sibuk hanya dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah Allah SWT Sayyidina Muhammad. Kita harap kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan sahaja Allah SWT Muhammad mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita pada saat ini. Kita harap Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita sehingga akhir usia kita. Inilah orang yang akan bahagia. Inilah orang yang bahagia di akhirat nanti. Kerana ada orang yang diberikan taufik pada masalah sekarang. Sekarang Allah berikan taufik kepada dia, Allah berikan hidayah kepada dia, tetapi sebelum habis umur meninggal dia Allah Sayyidina Muhammad, meninggal dia melakukan dosa kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ada orang yang macam ni, hidup melakukan taat, sebelum mati Allah Sayyidina Muhammad suka pula tiba-tiba Allah alih hati dia untuk melakukan maksiat, suka melakukan maksiat, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Begitu juga ada orang sebaliknya. Orang sebaliknya Allah SWT Muhammad sekarang tidak lagi diberikan taufik dan hidayah kepada Allah. Orang kafir contohnya,
orang kafir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak diberikan taufik, tak diberikan hidayah. Tetapi ketika mana nak meninggal, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah sehingga boleh mengucapkan kalimah syahadah. Sehingga kan dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat dulu ada seorang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang kafir di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak ni dia nazak dah, nak meninggal dah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah nak ajak dia mengucap. Di samping budak tu ada ayah dia. Dia tengok ayah dia. Boleh tak ni aku nak mengucap ni? Boleh tak aku nak masuk Islam? Isyarat, dia mengisyaratkan kepada ayah dia. Dia tak boleh gerak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh buat apa dah nazak dah. Tanya ayah dia. Boleh tak boleh wahai ayahku? Aku nak ikut agama Muhammad, boleh tak boleh? Kemudian ayah dia kata, "Ati' Muhammadan." Ikutlah kamu wahai Muhammad. Ikutlah kamu Muhammad ni, ikutlah kamu. Kemudian dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan bagi dia adalah merupakan ahli syurga. Walaupun tak melakukan sebarang solat, walaupun Allah SWT tak belum lagi melakukan sebarang ibadah, tak kenal ibadah lagi pun, tetapi diberikan taufik dan hidayah pada Allah pada akhir usia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah merupakan kerunan daripada Allah. Ini adalah merupakan kerunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita diajarkan jangan kita suudzon kepada sesiapa pun. Dan kita suudzon, jangan kita berburuk sangka kepada sesiapa pun. Kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita diajarkan tidak merasa aman dengan diri kita sendiri. Walaupun kita telah mendapat hidayah, walaupun kita telah mendapatkan taufik sehingga kita hadir ke dalam majlis ilmu, kita dengan aman dengan Allah SWT takdir yang Allah Subhanahu tetapkan kepada kita. Kita tak tahu Allah SWT ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan Allah SWT kata Sayyidina Umar, "La amana makrullah." Aku tidak aman dengan tipu daya Allah, kata Sayyidina Umar. Para sahabat Rasulullah SAW tidak aman dengan tipu daya Allah. Tak tahu apa yang Allah akan buat. Mereka tak tahu. Mereka sendiri pun Allah tidak aman dengan takdir Allah. Bagaimana kita aman dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita? Para sahabat sendiri dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam syurga. Tidak merasa aman dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kepada mereka. Bagaimana kita akan aman dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kepada diri kita? Kerana Allah SWT ala sayyidina Muhammad, itu. Jadi kita diajarkan untuk husnudzan, bukan suudzan. Jadi kadang-kadang orang ni Allah SWT rahmat, dia merasa diri dia penuh dengan hidayah, penuh dengan taufik, sehingga dia melihat orang lain, orang tu baik dosa, orang tu aib sekian-sekian. Dia tak melihat aib yang ada pada diri dia. Ini adalah orang yang terhijab dengan diri dia sendiri. Terhijab dengan diri dia sendiri. Sedangkan Allah SWT Muhammad, orang-orang soleh itu melihat orang lain semua mulia. Melihat orang lain semua mulia. Melihat ahli maksiat juga seorang yang mulia. Kerana apa? Kerana mereka merasakan Allah SWT Muhammad sekarang ni mungkin maksiat. Nanti kalaulah Allah Subhanahu wa taala kalihkan hati dia daripada maksiat melakukan taat, kemungkinan dia lebih baik daripada aku. Allah SWT Muhammad dulu pernah dikisahkan oleh guru kita Allah SWT Muhammad di zaman Syekh Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni bukan yang sekarang, dulu, di zaman dulu, seorang wali Allah Subhanahu wa taala di kota Aden, Habib Abu Bakar Al-Adni. Seorang anak kepada Habib Abu Bakar Al-Adni pergi kepada ayah dia, "Wahai ayahku, izinkan aku untuk keluar berdakwah, izinkan aku untuk berkhutbah menyampaikan ilmu, wahai ayahku." Ayah dia kata, "Wahai anakku, kamu nak menyampaikan ilmu, kamu nak menyampaikan dakwah, boleh," dia kata, "tapi dengan syarat," kata ayah dia. Dengan syarat. Dengan syarat Allah SWT Ahmad, sekarang aku nak kamu Allah SWT Ahmad cari orang yang paling hina daripada kamu dan bawa ke sini. Kamu nak berdakwah boleh, kamu nak menyampaikan ilmu boleh. Anaknya seorang alim, seorang alim,
Bukan tak ada ilmu, seorang yang banyak ilmu, anak seorang wali. Boleh ke nak menyampaikan ilmu? Tetapi sekarang ni aku nak kamu cari orang yang paling hina dan paling rendah daripada kamu, dan kamu bawa dia ke sini. Kemudian kata ayah anak dia, boleh wahai ayahku, boleh. Sekarang aku akan cari orang yang paling hina, orang yang paling rendah pada diriku, aku akan bawakan kepada kamu. Kalau yang kamu minta macam tu, aku akan tunaikan. Dia pun Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Dia pun keluar rumah, bismillah, keluar rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, cari. Siapa orang yang paling hina, cari. Dia start cari, dia mula cari. Jalan-jalan, Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Dia masuk masjid. Dia tengok kat luar ada orang tak masak sembahyang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, habis dah sembahyang, dia tengok, ada orang tak sembahyang ni. Dia kata, aku nak bawa orang ni pergi jumpa ayah aku, kerana dia adalah orang yang paling hina daripada aku. Dia tak sembahyang, aku sembahyang. Ketika dia nak sampai kepada pemuda yang tak sembahyang, detik dalam hati dia, ya Allah, sekarang dia tak sembahyang, ya Allah. Kalau dia sembahyang lagi, kemungkinan dia lebih baik daripada aku, ya Allah. Tak jadi bawa. Dia merasakan itu adalah bekas orang yang mulia. Tak jadi bawa. Dia jalan lagi. Kemudian Allah SWT Muhammad, dia melihat Allah SWT Muhammad seorang tua. Seorang tua dengan seorang tua Allah SWT Muhammad. Seorang tua Allah SWT Muhammad, dia nak bawa kepada ayah dia. Tiga hampir tak jadi. Dia merasakan itu adalah orang tua, kemungkinan amal dia lebih banyak daripada aku. Tak jadi bawa. Dia melihat budak kecil pula. Dia melihat budak kecil, Allah SWT Muhammad nak bawa pergi jumpa ayah dia. Ni budak kecil, dia kata, tak melakukan sebarang amal. Allah SWT, aku sudah beramal. Gaya Nabi kepada budak kecil tersebut, Allah SWT terdetik di hati dia. Ya Allah, budak ni Allah SWT, walaupun dia tidak beramal lagi, tetapi Allah SWT Muhammad, dia tak melakukan dosa. Wahai Allah, aku banyak melakukan dosa, ya Allah. Tak jadi bawa. Tak jadi nak bawa budak tu pergi jumpa ayah, tak jadi. Kemudian Allah SWT Muhammad, dia lalu di sebuah titik, jumpa anjing. Dia kata, hadza kalb, ini adalah anjing. Sekarang aku nak bawa budak, aku nak bawa anjing ini jumpa ayah aku. Aku tak jumpa manusia, aku jumpa anjing, jadi ya. Nak bawa anjing. Allah SWT nak bawa anjing jumpa ayah dia. Kemudian gaya nak pegang tali anjing tu, Allah SWT terdetik hati dia. Ya Allah, dia kata, nanti di akhirat nanti, kalau binatang macam ni, Allah SWT Muhammad akan menjadi debu, akan menjadi tanah, akan dikembalikan menjadi tanah. Allah SWT Muhammad, aku, kalaulah aku tak selamat akhirat nanti, aku akan disiksa daripada Allah. Allah akan mensiksa diri aku. Jadi lebih baik aku jadi anjing daripada jadi diri aku yang dikena siksa daripada Allah. Dia kata macam tu. Ya Allah, tak jadi. Dia kata, anjing ni lebih mulia daripada aku. Anjing ni akhirat nanti ni tak kena siksa daripada Allah, tak kena soal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ni kemungkinan aku tak selamat akhirat nanti, lebih baik anjing ni daripada aku. Tak jadi buat anjing. Jadi Allah SWT kisah dia pun cari tak jumpa. Daripada cari manusia tak jumpa, budak orang tua, budak kecil, sampai cari anjing pun merasa anjing lebih muda daripada dia. Kemudian Allah SWT Muhammad, dia jumpa ayah dia. Jumpa ayah dia, Allah SWT, Assalamualaikum ayah, ayahku. Aku tak jumpa sebenarnya orang lebih hina daripada aku. Aku lah yang paling hina. Aku lah yang paling hina sekali, wahai ayahku. Kemudian Allah SWT Muhammad kata ayah dia, sekarang baru layak kamu menyampaikan dakwah. Ini adalah merupakan tarbiyah daripada ayah yang saleh, tarbiyah daripada ayah yang seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT kata ayah dia, sekarang barulah kamu layak menyampaikan dakwah. Bermakna orang yang menyampaikan dakwah tak boleh meninggi diri. Orang yang menyampaikan dakwah kena rendah diri. Orang yang menyampaikan dakwah kerana Allah SWT dalam keadaan yang macam mana? Merasakan diri dia hina, merasakan diri dia banyak dosa. Itulah dakwah yang akan memberi kesan kepada orang. Itulah yang dakwah akan memberi kesan kepada setiap orang yang mendengar. Kerana Allah SWT dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika dia cakap Allah SWT, semua orang teriak. Dia cakap terkesan di hati orang.
Orang yang betul, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad banyak maksiat, mendengar kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, taubat kepada Allah, menangis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak kuat ibadah, mendengar kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kuat ibadah. Tu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang imam, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian nak jadi kisah dah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setiap kali dia cakap, setiap kali dia bagi kuliah Allahumma salli ala sayyidina, orang teriak. Orang teriak. Ketika orang teriak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika orang teriak, datang ayah dia. Datang Allah SWT anak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai ayahku, dia kata, wahai ayahku, izinkan aku untuk ganti kamu memberi kuliah, boleh tak? Izinkan aku untuk menyampaikan dakwah kepada anak-anak murid kamu. Anak dia juga seorang alim. Jadi anak dia ni menyampaikan dakwah, cakap sedap, cakap hadis, ayat Al-Quran, kalam ulama, kalam yang sangat sedap, percakapan yang sangat ada isi, sangat hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi dia pelik, aku cakap punya sedap, orang tak teriak pun. Dia pelik, dia pun cakap padu punya, padu teruk. Allahumma salli ala sayyidina, orang tak teriak, orang tak menangis, tak terkesan di hati orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mai. Syekh Qadir Al-Jilani mai. Anak dia turun, dia cakap pula. Dia cakap, orang teriak tadi. Orang menangis, orang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Dia kata sikit lah. Suatu hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku nak buka puasa. Aku puasa, nak buka puasa. Ketika aku nak buka puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kucing main sambak lauk yang aku nak makan. Cakap tu lah, percakapannya hanya sikit, tetapi memberi kesan kepada orang sehingga memberi teriak semua orang. Anak dia pelik, wahai ayahku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana aku yang cakap penuh hebat, penuh dalil, orang tak menangis, tak terkesan di hati orang. Kamu cakap hanya sikit, tetapi terkesan di hati orang. Wahai ayahku, kata Allah SWT, kata ayah dia, kamu hai anakku, kamu cakap kerana kamu nak memberi kesan kepada hati orang. Tetapi aku cakap li'ajlillah, aku cakap kerana Allah. Aku cakap kerana Allah, aku bukan nak hati orang, aku bukan nak Allah SWT terkesan daripada hati orang, aku tak mau. Aku cakap kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memberi kesan kepada hati orang yang mendengar. Allah SWT. Sekarang Allah SWT Muhammad banyak pendakwah macam mana? Allah SWT pendakwah yang Allah SWT banyak sekarang macam mana? Menyampaikan dakwah, menyampaikan kuliah, tetapi kata orang ni, kata orang tak setuju. Ini bukan akhlak Rasulullah. Ini bukan akhlak yang mulia. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang mulia. Tidak pernah mensindirkan orang lain, tidak sebut nama orang lain di khalayak ramai. Itu akhlak Rasulullah SAW. Jadi ulama yang sebenar yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya para alim ulama hum warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Ulama yang macam mana? Hati mereka ada takut kepada Allah. Allah SWT. Para alim ulama, hati mereka takut kepada Allah. Kalau hati takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lidah tak akan mampu untuk kata kepada orang lain. Lidah tak akan mampu untuk condemn orang lain di depan orang ramai. Allah SWT Muhammad. Ini adalah merupakan Allah SWT para alim ulama yang sebenar. Tetapi kalau ada ilmu semata-mata, ada ilmu tetapi tidak ada takut kepada Allah, yang menyebabkan dia mudah kata kepada orang lain, mudah condemn orang lain, mudah pertikaian orang lain. Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Tu. Jadi Allah SWT Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang soleh, hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi saya akan baca sikit saja satu nasihat daripada 40 nasihat waliku yang soleh. Jadi yang ini adalah merupakan abang saya, Ustaz Amidi. Jadi beliau himpunkan kalam ataupun nasihat yang disampaikan oleh ayahanda Syekh Muhammad Azlan Asri dan dibukukan di sini
Dan ditulis juga Allah SWT dalil daripada ayat Al-Quran Al-Karim, daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasihat yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Berkata waliku yang soleh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang tidak bertaubat. Bertaubatlah jika mahu dikasihi oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang berjalan menuju Allah tanpa bertaubat, sebenarnya ia belum berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita akan bercakap tentang taubat. Taubat. Jadi kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling pertama adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, sebelum dia menuju Allah, yang wajib dia lalui adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bertaubat kepada Allah, jalan yang pertama, taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, bertaubatlah kamu kepada Allah kesemuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kata Allah, la'allakum, supaya kamu menjadi orang yang berjaya. Bertaubatlah kamu kepada Allah kesemuanya, wahai orang-orang beriman, nescaya kamu akan menjadi orang yang berjaya. Jadi la'alla di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sini terjemahannya adalah mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Tetapi disebutkan oleh ulama, la'alla kalau dah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan lagi memberi makna mudah-mudahan. Tetapi Allah SWT memberi makna apa dia? Memberi makna pasti kamu akan menjadi orang yang berjaya. Jadi syarat seseorang tersebut menjadi seorang yang berjaya, taubat dulu kepada Allah. Jangan Allah SWT Muhammad nak menjadi orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat, tetapi tak menjalani jalan taubat. Allah SWT Muhammad nak jadi orang yang bahagia, tetapi tak mau taubat. Allah SWT Muhammad. Jadi mencegahi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak berjaya kepada dunia, taubat dulu kepada Allah, settle dulu hubungan dengan Allah. Nak berjaya di akhirat juga, taubat dulu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah akan menjadi orang yang berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi taubat ni sebenarnya Allah SWT tidak boleh lekam dalam diri kita. Kita hamba pendosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hamba pendosa. Tak boleh lekam sebenarnya taubat daripada diri kita sendiri. Jadi kita sebenarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap pada diri kita ada lintasan untuk melakukan kejahatan. Setiap pada diri kita sendiri ada lintasan untuk melakukan kejahatan. Kerana pada diri kita ni ada nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu la'ammaratun. Nafsu ni akan menyuruh kita melakukan kejahatan. Jadi Allah SWT Muhammad, setiap pada kita ada nafsu. Nafsu suruh buat jahat. Sebab itu kita tak boleh lekang daripada melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan para malaikat, kita adalah manusia. Manusia wajib buat dosa. Itu wajib. Nak kata wajib, bukan nak suruh buat dosa. Tak. Nak kata apa? Kita mau tak mau buat dosa. Tak mau buat dosa tak? Terbuat. Allah SWT Muhammad. Tetapi orang beriman kepada Allah, cara dia macam mana? Cara dia selesai daripada dosa dia macam mana? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat dosa. Banyak melakukan dosa kepada Allah. Dia taubat betul-betul kepada Allah dengan penuh syarat taubat. Orang yang macam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan orang yang taubat kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan. Melainkan orang yang taubat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Lepas taubat, bukan buat dosa balik, beriman kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila salihan.
melainkan orang yang bertaubat kepada Allah dan beriman kepada Allah, wa amila salihah. Lepas dia taubat kepada Allah, dia beramal-amal yang soleh. Orang yang macam ni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka ini yang taubat kepada Allah di atas dosa yang mereka lakukan. Mereka beriman kepada Allah dan beramal-amal yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disebutkan tadi akan digantikan kesalahan dosa yang mereka lakukan ila ibadallah sayyi'at hasanat, kepada kebaikan. Kejahatan yang mereka lakukan sebelum ni, sebelum mereka taubat kepada Allah tu, disebabkan taubat dia, disebabkan keimanan dia kepada Allah, disebabkan Allah beramal dia kepada Allah, beramal yang soleh. Orang yang macam ni, kesalahan dia lakukan sebelum ni, badallahu sayyi'atim hasanat, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kesalahan dia dengan kebaikan. Subhanallah. Jadi betapa rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kejahatan yang kita lakukan dikira kebaikan. Subhanallah. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis al-Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang anak Adam, wahai anak Adam, wahai hamba-Ku, ata'rif dhanbaka, wahai hamba-Ku, kamu tahu tak hamba dosa kamu lakukan dosa sedemikian? Ata'rif dhanbaka, wahai hamba-Ku, engkau tahu tak dosa yang kamu lakukan sedemikian? Dosa kamu lakukan sedemikian, kamu tahu? Allah sebutkan lagi dosa sekian-sekian. Kamu tahu tak dosa yang kamu lakukan sedemikian? Ya Allah, aku tahu dosa, ya Allah, dosa yang aku lakukan, ya Allah. Dia merasakan diri dia berdosa. Dia merasakan diri dia banyak dosa, sehingga dia merasakan dia ni tidak akan lagi masuk syurga. Dia merasakan bahawasanya dia ni akan masuk ke dalam neraka. Kerana begitu banyak dosa yang Allah sebut. Kamu tahu tak dosa ni? Kamu tahu dosa kamu lakukan dosa sekian-sekian? Kamu tahu? Dia tahu. Ya Allah, aku tahu, ya Allah, dosa aku lakukan, ya Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita lah, macam kita, Allahumma salli ala Muhammad, tak ada lesen. Tahu buat lesen, jalan aja jumpa JPJ. Dia tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana topik reda? Topik reda tak bawa. Mana lesen? Lesen tak cukup umur lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lesen tak ada. Mana rotek? Rotek tertinggal, rotek hilang. Walhasil duduk depan JPJ rasa susah hati. Aku tak selamat dah ni, ya Allah, motorku ni kasih tahu. Macam ni juga keadaan hati hamba Allah ni. Allah tanya, kamu tahu dosa kamu lakukan sedemikian? Aku tahu, ya Allah. Dosa sedemikian kamu tahu? Aku tahu, ya Allah. Kemudian apakah kata Allah Subhanahu wa taala? Satartuha alaika fid dunya wa ana al-yawma aghfiruha lak. Wahai hamba-Ku, aku telah menutupkan keaiban kamu di dunia. Di dunia aku telah menutupkan keaiban kamu. Orang tak tahu apa yang kamu lakukan. Pada hari ini kata Allah, wa ana aghfiruha lakal yawm. Pada hari ini aku ampunkan segala dosa-dosa yang kamu lakukan kepada aku, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam syurga aku dengan rahmat-Ku. Subhanallah, begitu kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah SWT, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dosa yang kita lakukan, Allah tak pandang. Allah SWT masuk syurga ke dalam rahmat Allah. Hamba Allah ni tak tahu nak cerita. Macam kita lah, Allah SWT buat dosa kepada seorang hamba. Kita menzalimi dia. Tiba-tiba dia kata, Allah SWT, aku ampunkan semua dosa kamu. Jadi Allah SWT, hamba ni menangis dia, Allah SWT Muhammad. Kerana apa? Aku ni banyak dosa, tak layaknya, ya Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah SWT tak dapat kita gambarkan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah SWT Muhammad. Begitu kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi orang yang faham kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri dia, dia tak akan mampu untuk melakukan dosa. Dia tak akan mampu meninggalkan perkara yang wajibat. Allah SWT Muhammad. Dia apakah yang dia akan buat? Dia akan melakukan taat, melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suruh dia akan buat betul-betul apa yang Allah suruh. Ini orang yang faham betul-betul dalam hati dia kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Tapi kalau tak faham Allah cinta kepada dia, tak faham. Dia tak faham pada hati dia. Dia tahu Allah cinta kepada hamba-hamba.
tetapi dia tak rasa di hati dia. Dia tak merasa cinta Allah kepada dalam hati dia, tak rasa. Orang macam ni, wajib pun dia tak buat, kalau sunat lagi-lagi dia tak buat, Allah SWT Muhammad. Maksiat lagi-lagi dia buat orang macam ni. Kerana Allah SWT Muhammad, kata Imam Syafi'i, Allah SWT Muhammad, kata Imam Syafi'i, Allah SWT Muhammad, tak ingat dah kalam bahasa Arab macam mana. Allah SWT Muhammad, kata Imam Syafi'i, kamu melakukan dosa kepada Allah, kemudian kamu mengaku kamu cinta kepada Allah, itu adalah dusta, kata Imam Syafi'i. Kamu melakukan dosa kepada Allah, tetapi kamu mengaku kamu cinta kepada Allah, cinta kamu adalah dusta, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Kerana Allah SWT Muhammad, innal muhibba liman yuhibbin muti'u, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya pecinta bagi yang dicintai dia akan mentaati. Kita cinta kepada Allah, kita akan taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita misalkan, kita cinta kepada ibu ayah kita. Bukti cinta macam mana? Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Jadi bahkan kita akan khidmat lagi kepada mak kita. Kenapa? Bukti cinta. Tetapi kalau tak cinta macam mana? Orang kata Muhammad di kedai Sat, dia buat tak dengar. Dia tak dengar, dia buat tak dengar. Walhasil dia tak taati mak dia, dia tak hormat kepada mak dia, tidak ada bukti cinta. Dia tak cinta kepada mak dia pun. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cinta dia kepada kita. Di antara doa untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang diajarkan oleh para alim ulama, tak ingat dah dalam hadis ataupun kalam ulama, tak ingat. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Siapa ingat tu hadis ke kalam ulama? Siapa ingat? Siapa ingat tak? Tak ingat. Itu doa yang dia selalu dibacakanlah oleh para alim ulama kita. Allahumma rzuqna hubbak, wahai Allah, rezekikan kepada kami hubbak, cinta kamu, wahai Allah, rezekikan kepada kami cintamu, kami nak cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan ya Allah, rezekikan kepada kami kecintaan siapa yang mencintaimu. Kami nak cinta orang yang mencintai kamu. Dia mencintai kamu, aku nak cinta dia kepada aku ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, ya Allah, Allah berikan kepada kami Allah kecintaan kepada amalan yuqarribuna ila hubbik. Amalan macam mana? Mendekatkan kami kepada mendapat cintamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena minta selalu doa ni. Yang pertama kita minta cinta Allah, kita minta cinta orang yang mencintai Allah. Yang ketiga kita minta Allah berikan kepada kita kecintaan melakukan amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah sangat banyak suka kepada sesuatu, tetapi sesuatu tersebut kadang-kadang tidak mendekatkan diri dia pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT, orang akhirat dia ada satu amalan yang mana amalan tersebut Allah SWT mendekatkan dia kepada Allah. Nak tahu amalan tersebut mendekatkan dia kepada Allah ataupun tidak, macam mana? Tengok dia buat amalan, dia masa lazat dengan amalan tersebut, dia masa suka dengan amalan tersebut, ada perubahan dia tak dengan amalan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah, orang yang mendapat cinta Allah, mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'fu minkum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.